Selepas beberapa tahun daripada peristiwa tersebut, Wahsy jumpa Nabi SAW. Dia tanya, "Ya Muhammad, hang kenal aku tak wahai Muhammad?" Nabi menyatakan, "Kamu adalah Wahsy?" "Ya." Dia kata, "Benar, kamu yang membunuh bapa saudara aku Hamzah bin Abdul Muttalib." Nabi kata dia, "Hang bunuh pak nakan aku Hamzah, pak nakan hak paling aku sayang. Tetapi aku memaafkan kamu pada hari ini wahai Wahsy, kerana tindakan kamu ketika membunuh bapa saudaraku, kamu tidak mengenali Islam dengan baik." Akhirnya apa? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Masuk Islam. Kita jangan kata pak belakang. Kucing hak kita beli jiran lepak pergi di market pun nanya lagi jiran tu nak habis pokok bunga dia semua racun habis. Kita sambung semula pembacaan kitab kita pada muka surat yang keempat. Pada muka surat yang keempat, iaitu pada perkataan di dalam hadis yang lain disebutkan seperti berikut, "Samaituka al-mutawakkila." Sambung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, muka surat 4, di dalam hadis yang lain disebutkan seperti berikut. Dalam hadis yang lain ni, hadis apa ni? Hadis yang masih lagi membicarakan nama-nama lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut berbunyi, "Samaitukal mutawakkila laisa bifazzin wala ghalizin wala jafin wala sakhabin bil aswaqi ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح." رواه البخاري. Artinya, aku namakan kamu, aku di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namakan kamu dengan nama Al-Mutawakkil, yang kuat tawakal, yang kuat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu maksud Islam dari sudut bahasa, al-Islamu lughatan, Islam pada sudut bahasa al-inqiyad, iaitu berserah diri sepenuh bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud Islam. Maksud Islam dari sudut istilah, iaitulah satu cara hidup yang sempurna yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Islam dari sudut istilah. Jadi kalau betul dia ni orang Islam, yang pertama dia kena ada ciri-ciri apa? Dia kena ada sifat al-inqiyad, berserah diri penuh bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia, iaitu orang Islam. Dan bila mana dia orang Islam, dia juga kena yakin bahawasanya apa-apa sahaja yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat kat kita, maka semuanya itu benda yang baik, benda yang elok, dan tidak ada benda yang cacat, benda yang memudaratkan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru maksud orang Islam yang hakiki, yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad adalah manusia yang al-mutawakkil, yang paling kuat, yang paling yakin tawakal baginda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tawakal ni maklum. Tawakal ni paling kuat kali kita tawakal bila?
iaitu ketika mana tidak ada lagi tempat bergantung harap kita, melainkan sepenuh bulat hati kita serah pada Allah Ta'ala. Hatu baru tawakal sungguh. Contoh bila maklum duk kuat tawakal berbanding waktu-waktu biasa. Kita naik kapal terbang kan, lah ni musim orang pergi umrah. Kalau naik kapal terbang waktu malam, kalau siang ni boleh gagah lah, malam ni dia buka tingkap kan, nampak nampak. Dia naik daripada lapangan terbang KLIA tu. Ni cerita lah betul kata betul, wallahu a'lam lah. Dia kata asal usul nama KLIA tu, wallahu a'lam, dia berasa macam riwayat maudhu', hadis palsu hari ni. Agak, tapi dia buat cerita, nama pun buat cerita. Waktu kontraktor pada Luk bina KLIA tu, lepas tu Datuk tu zaman tu Dr. Mahathir ni dia buat cerita ni. Jangan duk faham kata hadis sahih pula. Kita habaq saja hadis maudhu', hadis palsu ni. Tapi beda nak bagi Guzi ni apa dia tak mau bagi kering Guzi serta ni. Lalu dia pun bermainlah plan tunjuk kat cedek kata clear. Clear lah libuh nama KLIA clear. Dia pun kata depa kata maklum dalam Bobit hati tulis hadis maudhu', hadis palsu nah. Tak hidup percaya kata hadis ni duduk dalam Sahih Bukhari tak tahu Sahih Bukhari cerita bab KLIA. Abang boleh buka dah tabir tirai belakang tu, dia tak tengok maklum dia tak boleh mengajar tu mana. Dia berasa rindu, tak rindu mana tu. Tak lagi dia boleh nama. Buka hak putih tu. Buka hak hijau tu tak jadi. Buka hak putih tu. Tu dia. Maklum kata pindah dia dekat ni baru nak tunduk elok ayat tu, buka pintu tu dah. Faham tak belum lah? Baik. Jadinya balik pada cerita kita taksat ni, Nabi SAW paling kuat bertawakal kepada Allah. Contohnya dalam kehidupan Nabi, dalam satu hadis yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, mafhum hadis tersebut kata Sayyidatuna Aisyah, rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 3 bulan penuh tak berasa. Maknanya tak ada apa nak bakar, tak ada apa nak masak di dapur tu. Punya susah hidup Nabi SAW. Tapi Nabi yakin dah, Nabi yakin yang menjadikan perkara itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Dan tidak ada dalam riwayat yang menceritakan walaupun susah sedemikian kehidupan Nabi, tak ada seorang pun daripada anak cucu cicit Nabi walaupun lapar tapi mati disebabkan kelaparan. Tak ada. Pasal apa? Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu contoh. Dan dalam kisah tu juga ulama nak menyatakan bahawasanya betapa sabarnya isteri-isteri Nabi SAW dengan kesusahan yang dialami oleh baginda. Ada orang waktu suami dia senang, dia clear dengan lelaki dia, tepuk tampak belakang, I love you, you love me, me love you, you love me. Waktu bila no? Waktu senang. Tapi bila suami dia susah tengok ni pak hang ni cukup tak guna punya pak. Bukan orang buat cepedak Zimbabwe. Ni pengajaran daripada riwayat hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isteri Rasulullah ni maklum ulama buat formula nak bagi ingat. Dia panggil rumus. Dia panggil rumus, formula nak bagi ingat nama isteri-isteri Rasulullah. Maklum tulis ni, bulan depan kita buat periksa, pakai tak mai dah. Bulan depan kita buat periksa. Macam mana rumus dia? Adik-adik tulis nak khasin. Satu kelima. Khas mim ain jazar jim zai ra. Jazar khas jazar sihha sad ha ha.
khas ma'jazar sihah. Ini kita dapat daripada apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hisham Kamil Al-Azhari hafizahullah taala ketika mana membicarakan matan aqidatul awam pada bab isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khas Khadijah. Ingat tak? Kalau orang tanya, Hajah duk pergi mengaji di masjid Ustaz, malah ngajak sirah kan? Isteri Nabi Hajah ingat tak? Ingat ke mana senang ya? Khas ma'jazat sihah. Lepas tu dia tanya menentang apa khas ma'jazat sihah? Aku pun tak tahu, tak ada tulis. Tak ada tulis kalau abang itu. Khas makna Khadijah, isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah. Sin Saudah radhiyallahu anha. Mim Maimunah. Nah, Khadijah dan Maimunah kedua-dua ini makam mereka di Madinah Al-Munawwarah, di Makkah Al-Mukarramah. Khadijah di Jannatul Mu'alla di Makkah, adapun Maimunah luar sikit daripada tanah haram antara Makkah dan Madinah, tapi tak jauh dari tanah haram Makkah tu, duduk di jalan tengah-tengah highway tu ada makam Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Maimunah mim Maimunah ain Aisyah radhiyallahu anha. Jazar jim Juwairiyah. Zai yang pertama, Zai ni dua orang, Zainab binti Jahshin, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahsh dan yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Jahsh ni maklum dua beradik dengan sahabat Nabi yang ketiga ini makam dia berada di Bukit Uhud. Kita pergi Bukit Uhud tu, lepas tu ada makam kan, duduk dalam kotak kan. Ada 3 orang sahabat dalam tu. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua Sayyidina Mus'ab, yang ketiga Sayyidina Abdullah bin Jahsh. Dua beradik dengan Zainab binti Jahsh, isteri Nabi SAW. Ini disebut dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Ru'yatul Amathil, karangan Al-Imam Al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Baik, khas jazar ramlah pada kalimah jazar. Juwairiyah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, ramlah. Jazar sihah sad Safiyah binti Huyai. Satu-satunya isteri Nabi daripada kalangan Yahudi. Safiyah binti Huyai, Nabi dapat dan selepas daripada peperangan Khaybar. Safiyah binti Huyai. Hafsah binti Umar, iaitu anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang last Hindun, ataupun nama dalam hadis yang kita baca Ummu Salamah. Hindun ataupun Ummu Salamah. Ummu Salamah dia kahwin dengan Nabi, dan Nabi Muhammad suami dia yang kedua. Kerana Abu Salamah suami dia syahid dalam peperangan Uhud ke perang Badar, antara dua perang tu. Maka selepas setahun daripada peperangan tersebut berlangsung, Nabi berkahwin dengan Hindun ataupun Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna wa ardahunna ajma'in. Itu adalah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan ada satu kitab yang ditulis oleh almarhum al-mufassir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dia cerita dalam kitab tu lebih kurang 300 muka surat gitu tentang Zawjatul Rasul, isteri-isteri Nabi, dan wasadat haula Rasul, dan juga wanita-wanita yang hidup ketika mana hayat Nabi. Maksudnya dalam kitab tu dia cerita nama isteri Nabi, anak-anak Nabi hak perempuan, cucu Nabi kalau ada hak perempuan, dan juga orang perempuan yang pernah berbakti dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Ada kitab tu dijual, tapi dalam bahasa Arab lagi tak tahu. Baik, habis dekat tu. Jadi Nabi Muhammad al-mutawakkil, yang kuat bertawakal kepada Allah.
kamu Muhammad bukan orang yang keras, tebal dan kasar hati. Nabi Muhammad bukan jenis perangai. Tak, Nabi bukan jenis perangai. Kamu juga tidak menjerit-jerit di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi Nabi SAW orang penanya Nabi tak penanya balik. Beza dengan kita. Barangkali orang penanya kita akan balas balik. Adakah salah kalau kawan tu tapak kita tapak dia balik sekadar mana dia tapak, tak menjadi kesalahan dan tidak berdosa. Yang dosa kalau dia tapak ni kita pergi lempang muka dia berlempang begitu, tu baru tak boleh. Kerana apa? Tak sama pada perbuatan dan kesan pun tak sama juga. Maka boleh diberi pilihan kita nak balas balik ke tak balas balik ke. Afdal yang Nabi jam orang penanya tak payah balas balik kerana itu mengikut sunnah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang buat penanya Nabi berdia maklum. Satu hari kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi berjalan di kota Madinah Al-Munawwarah dan Nabi pakai kain rida. Inilah kain tu, kain dia kasar. Kalau maklum tengok orang lelaki pakai kain ni, hak ni buatan Yaman, dia kasar dan dia berat. Ada yang buatan Indonesia, dia lembut sikit dan tak berat. Jadi kalau buatan hal ni dia kasar. Kalau tarik kentak kuat, maka dia akan lekat bekas di tengkuk. Baik. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi berjalan aku di Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba ja'al a'rabiyyu, datang satu orang Arab Badui. Maka perbezaan Arabi dan A'rabi, perbezaan Arabi dan A'rabi ada perbezaan dia seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Allam dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Arabi maknanya semua orang Arab, yakni keturunan cucu cicit Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Sama ada duduk di bandar ke, duduk di pekan ke, Arab dekat lah tu. Baik. Adapun al-A'rabiyyu yang dikatakan Arab Badui di sini adalah mereka daripada orang Arab, tetapi mereka ini dikhususkan tahu mana tempat duduk mereka ini di dalam perkampungan ataupun duduk di tengah-tengah padang pasir. Jadi orang Melayu, kita kata orang Melayu semua hak duduk di kampung ke, duduk di bandar ke. Tapi kalau hak duduk di teruk mana hak jenis ni duduk di hulu bandar dia ada perbezaan. Jadi datang seorang Arab Badui ni, dia main dekat Nabi, perang dia tarik ni punya kuat. Sehingga kan kata Anas bin Malik, lekat bekas merah di bahagian tengkuk Rasulullah. Pasal apa lekat berkesan merah? Yang pertama nak menunjukkan kata dia tarik tu kuat semua sampai lekat bekas di tengkuk Rasulullah. Yang kedua menunjukkan bahawa kain rida yang dipakai oleh Rasulullah adalah kain yang kasar. Kalau kain tak kasar, dia tak lekat, dia kain kasar. Dua. Yang ketiga peristiwa itu bila mana tarik lekat pada bahagian Nabi melekat dalam merah, nak menyatakan betapa suci dan bersih putihnya tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il Muhammadiyah, para sahabat membuat perumpamaan, kinayah, tashbih, bahawasanya tengkuk Rasulullah itu seperti mana al-fiddah, seperti mana perak. Maknanya cantik, bersih, tak ada langsung daki-daki ke hitam-hitam ke, tak ada pada batang tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tarik, dia minta kat Rasulullah, ya Muhammad, apa yang hang ada bagi aku. Nabi bagi. Lepas tu bila Nabi bagi, Nabi tanya lagi, nak lagi tak? Tanya lagi, nak lagi tak? Kalau kita kan tak ada minta nanti sampai 5 jari tak muka dia. Ni ambil nak kan? Dah, Nabi Muhammad bukan begitu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah kata, wahai Anas, hang balik
bagi di rumah, bagi apa hak dia nak hang bagi kat dia. Hak penting dia puas hati. Sedangkan kawan tadi dia penayar Nabi, Nabi tak balas dia balik dengan perbuatan yang dia lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contoh. Contoh yang kedua dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud, seorang lelaki berkulit hitam yang bernama Wahsy. Wahsy ni bukan Susi nah. Susi hak kita duk makan. Wahsy ni orang kulit hitam daripada Habasyah. Di antara orang kulit hitam yang terkenal dalam sirah Rasulullah, antaranya iaitulah Bilal bin Rabah dan juga Wahsy radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Dalam peperangan Uhud, Wahsy ni tak masuk Islam lagi. Tetapi tugas Wahsy ini diberikan oleh seorang panglima perang musyrikin bagi satu tugas. Wahai Wahsy, hang masuk medan perang Uhud ni, hang bunuh poknakan Muhammad saja. Hang bunuh poknakan Muhammad sahaja. Kerana bunuh poknakan Muhammad Hamzah, kerana nak balas dendam di atas peperangan Badar yang telah berlangsung pada tahun kedua Hijrah. Poknakan aku mati kerana perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Muhammad punya menjawab, poknakan aku mati dalam perang Badar. Lah di perang Uhud, aku nak balas balik. Hang bunuh poknakan Muhammad biar dia rasa macam mana aku rasa. Marah betul. Akhirnya tuan-tuan sekalian, Wahsy ni bila orang perang, dia tak pi sekali. Dia duduk belakang batu, balik batu. Dia mana Hamzah, jumpa sasaran, bunuh Hamzah, lepas tu belah balik. Habis dah kerja dia. Maka dia berjaya membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha. Ketika itu, selepas beberapa tahun daripada peristiwa tersebut, Wahsy jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Muhammad, hang kenal aku tak wahai Muhammad? Nabi menyatakan, kamu adalah Wahsy? Ya. Dia kata, benar, kamu yang membunuh bapa saudara aku Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kata dia, hang bunuh poknakan aku Hamzah, poknakan hak paling aku sayang. Tetapi aku memaafkan kamu pada hari ini wahai Wahsy, kerana tindakan kamu ketika membunuh bapa saudaraku, kamu tidak mengenali Islam dengan baik. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kita jangan kata apa belakang. Kucing hak kita beli jiran lepak pergi di market pun nanya lagi jiran tu nak habis pokok bunga dia semua racun habis. Pasal apa? Kucing kita ada orang kucing ni bunuh poknakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama selepas 20 tahun lebih kurang peristiwa peperangan Uhud, berlaku banjir besar di Madinah Al-Munawwarah, menyebabkan air habis menenggelamkan makam syuhada Uhud, termasuklah makam Sayyidina Hamzah, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsh dan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Maka pada ketika itu, ibu-ibu ayah sekalian, apa berlaku? Bila air surut, jadi tanah kubur tu dia mendak menyebabkan mayat ni dia timbul ni. Dia timbul ni. Maka jenazah yang dapat yang timbul itu antaranya 3 jenazah ni lah. Sayyidina Hamzah, Mus'ab, Abdullah bin Jahsh. Maka pada ketika itu Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, waktu itu zaman pemerintahan Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman nak memastikan adakah ini benar-benar jenazah Hamzah. Dia tak boleh nak declare kata hani Hamzah. Pasal apa? Kerana dalam rentetan peperangan Uhud, kita mengetahui Sayyidina Hamzah lepas dia dibunuh, dia mati syahid, semua jasad dia ini dipotong-potong seperti mana tak ada nilai. Potong telinga, potong hidung, potong mana-mana anggota tangan dan sebagainya, menyebabkan kalau orang tengok mayat dia, orang tak boleh nak kenal Hamzah ini mayat dia, kerana teruk dengan jenazah dia. Maka dipanggil keturunan Sayyidina Hamzah, tengok betul ke tak betul ini kampung Datuk Wan Tok Nek ni. Maka mereka mengatakan, ya, ini benar Hamzah, Datuk Nenek kami yang syahid dalam peperangan Uhud. Setelah 20 tahun perkara ini telah berlaku. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, aku melihat jenazah Hamzah bau seperti mana kasturi, wangi, subhanallah.
Yang kedua, aku melihat masih lagi mengalir darah-darah pada kesan luka yang ada pada batang tubuh Hamzah, seperti mana baru dia mati tak sah. Maka peristiwa ini membenarkan firman Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi sebenarnya mereka ini sentiasa diberikan rezeki, yakni nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak balas keburukan, tetapi kamu memaafkan dan melupakan kesalahan orang terhadapmu Muhammad. Di dalam surah Al-Ahzab, sebab apa Al-Ahzab? Al-Ahzab ni adalah jamak bagi kalimah hizbun, hizbani, ahzabun. Ahzab maksudnya pakatan, bukan pakatan harapan. Itu lah. Pakatan maksudnya apa? Ada beberapa puak yang mereka bergabung jadi satu tim. Antaranya orang musyrikin, orang munafik dan Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Dan pasal apa berlaku Ahzab ni, ataupun nama lain dibagi Khandaq, perang Khandaq, perang Ahzab dia lah tu kan. Jadi berlakunya pertumpahan ataupun berlakunya peperangan ini kerana orang musyrikin, orang munafik dan orang Yahudi di Madinah tak puas hati dengan keberadaan Islam di Madinah Al-Munawwarah, menyebabkan kuasa mereka semakin lama semakin kurang, semakin lama semakin lemah, daripada majoriti akhirnya menuju kepada minoriti. Maka mereka berpakat, kita himpun 3 grup, buat satu grup WhatsApp, kita lawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita pergi Madinah, dia panggil Masjid 7 lah. Masjid 7, bukan 7-Eleven. Itu 7 Masjid 7 ni makna apa? 7 di situ adalah simbolik. Di kawasan itu ada 7 khemah utama para sahabat Nabi dan juga khemah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Al-Fatah. Kita parking bah tu, belah kiri kita tu mungkin ada Masjid Salman Al-Farisi, ada Masjid Al-Fatah, lepas tu ada tapak khemah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Fatimah, dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dinamakan Masjid 7. Kita dah bagi Masjid 7 pasal apa? Nak bagi tahu kata ada 7 khemah utama sahabat ketika mana berlakunya peperangan Khandaq ataupun peperangan Parik tersebut. Baik, Allah Taala menyebutkan 6 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 6 nama Nabi Muhammad dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, itu satu nama dah. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam kitab beliau Bidayatul Usul fi Tafdhil Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara ciri ataupun di antara cara Allah memuliakan baginda Nabi Muhammad, Allah tak panggil dengan nama ya Muhammad, tak ada panggilan ya Muhammad. Yang panggil dengan panggilan apa? Panggilan kita panggil apa? Panggilan apa? Gelaran. Macam saya, orang panggil Fattah Amin. Orang panggil lah. Kan? Mak saya panggil Abang Mak. Mak mentua saya panggil Syarukhan. Dia main tahu ni. Dia panggil Syarukhan. Dia kata lagi kena tarik telinga lah orang tadi. Isteri saya panggil Norman Hakim. Pasal dia kata badan jadi Norman Hakim. Saya pun dah tahu tak mana badan jadi Norman Hakim. Kan? Guru keri tu kan? Contoh itu riwayat palsu tu nah. Jangan lupa jawab dah. Maka Allah panggil Nabi Muhammad tak panggil dengan nama. Bahkan hukum haram kita panggil Rasulullah dengan nama ya Muhammad. Orang nampak dengan kita ya Muhammad. Hatta sahabat
tak boleh panggil Rasulullah Muhammad. Tak boleh, kerana tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran Allah sebut panggilan gelar saja. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Nabi sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak sebut ya Muhammad inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Tak panggil ya Muhammad, tak panggil ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul. Allah tak panggil ya Muhammad, tak. Tapi ustaz, kami mengajilah hadis ada je tu Arab panggil Rasulullah ya Muhammad. Ya Muhammad, panggil wahai Muhammad, tak panggil ya Rasulullah. Boleh pula dia panggil. Ulama mengatakan dua barangkali. Ihtimal ulama tanggung dua keadaan. Yang pertama, barangkali ketika mana dipanggil Rasulullah ya Muhammad, tidak ada lagi hukum pengharaman memanggil nama Nabi secara mujarrad, secara Muhammad semata. Tak ada. Maknanya hukum haram tu tak ada lagi waktu tu. Maka dia panggil lah. Yang kedua, barangkali dia panggil ya Muhammad, hukum dah ada kata haram, tapi barangkali dia jahil, dia tak tahu, maka dia panggil ya Muhammad. Dosa tak dosa. Imma sebelum turun ataupun dah turun tapi dia jahil, dia tak tahu, maka tidak menjadi masalah. Tapi kita ni dah tahu dah, jangan duk bagi sampai depan maqam Rasulullah, hei Muhammad, bagi syafaat kat aku. Kasar nak tu. Tak kena adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, tak elok. Nah, wahai Nabi, Allah Taala sebut, sesungguhnya kami utuskan kamu siapa? Kamu wahai Muhammad sebagai saksi, syahidan, tu satu nama Rasulullah. Wa mubasysyiran, pembawa berita gembira, wa nadhira, dan memberi berita menakutkan, ancaman kepada orang yang lawan perintah Tuhan, wa da'iyan ila Allah biiznih, dan kamu sebagai penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, wa sirajan munira, dan kamu sebagai lampu yang bercahaya. Lampu bercahaya dua. Hak pertama, bukan barangkali, memang dia hukum. Lampu bercahaya di sini kinayah makna apa? Maknanya Nabi Muhammad membawa manusia daripada kegelapan kepada cahaya taufik iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Juzuk 3 dah. Allah Ta'ala berkuasa meletakkan seseorang itu daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Dulu syirik, lah kali beriman kepada Allah, mereka ni orang yang berjaya. Dan Allah Ta'ala juga berusaha berkuasa meletakkan orang tu hak asalnya beriman tiba-tiba pergi jadi kufur. Mereka ini Allah Ta'ala menyatakan tergolong dalam golongan yang apa? Yang kufur dan mendapat kerugian di hari akhirat kelak, yakni masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna sirajan munira. Yang kedua, batang tubuh Rasulullah juga bercahaya. Sebab itu batang tubuh Nabi tak ada bayang-bayang. Tak ada bayang-bayang. Muka Nabi sentiasa bercahaya. Cahaya dengan cahaya mana nak ada bayang? Cahaya dengan benda tak ada cahaya, baru ada bayang. Yang lagi teruk dia bagi gila bayang. Hak tu lagi teruk.
Saja-saja dia gila bayang. Jadi sebab apa Allah Ta'ala tidak menjadikan bayang pada batang tubuh Rasulullah? Itu juga di antara khasa'is Rasul, kemuliaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi ada bayang, sahabat berjalan dengan Nabi, kebarangkalian sahabat akan memijak batang tubuh Nabi walaupun bayang. Bayang pun tak ada orang pijak. Kita jangan kata bayang. Orang tendang kita pun jangan kata bayang. Badan kita pun orang pijak kadang-kadang. Ni mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sikit lagi lah. Tak boleh lama-lama nak balik makan ayam masak kicap. Dah mengutuk mai dah pelan makan tadi. Nampak ni dua gawang tadi kan. Dia tinggal lama kan lagi ayam masak kicap sejuk. Dah. Itu saja tambah riwayat palsu dah kau. Baik, baca sikit dah dulu. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Keturunannya, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kewafatan bapanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk pada bab cerita tentang keturunan Nabi dan saat-saat kewafatan ayahanda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab. Bapanya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Baik, Abdullah bin Abdul Muttalib ni maklum. Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu huma wa ardahuma adalah antara lelaki yang segak wajahnya. Laki yang segak wajahnya, yang disebutkan oleh para ulama sirah mengatakan bahawasanya ahsanahum khalqan wa khuluqa wa kana nurun nabiy sallallahu alaihi wasallam yaluhu fi wajhihi. Ayah Nabi Abdullah ni segak. Pasal apa segak? Kerana di dalam batang tubuhnya ada Nur Muhammad, benih yang akan lahir, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut dulu sebelum ni, bahawasanya ketika mana Allah mencipta Nabi Adam alaihi salam, wajah Nabi Adam ni cantik, indah, bercahaya, kerana di dalam batang tubuh Nabi Allah Adam adanya Nur Muhammad, benih Muhammad yang akan berpindah, akhirnya sampai ke dalam batang tubuh Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Jadi ayah Nabi ni segak. Segak. Di bawah tu dia kata apa maklum? Tengok di bawah tu. Abdul Muttalib ni tok wan Nabi. Lebih situ tok wan Nabi, toki naik kata semua masuk syurga. Habis itu. Semua masuk syurga. Jangan lu kata masuk neraka pula. Ada orang hak mulut jahat, dia kata sebelum mayang 5 waktu tak ada. Nabi kah mayang? Itu pun tak mayang. Ambil ketik batak pok teh dai semua dia tahu. Ingat Nabi meninggal lagu dia. Nabi mayang lah. Nabi mayang mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia kata sebelum Isra Mi'raj tu Nabi kah mayang Nabi kah mayang? Nabi duduk saja. Kau aku dia tak? Boy, dia ingat Nabi lagu dia menyegan. Nabi semayang. Jangan kita meletakkan satu benda yang tidak ada pada batang tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, habis tahun ni. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki dan 6 anak perempuan. Tok wan Nabi ada 16 orang anak, 10 jantan, 6 orang perempuan. Anak lelakinya siapa? Anak lelaki Abdul Muttalib. Itu dia. Bernama Al-Harith.
Baru ni kita dengar satu kuliah pengajian yang disampaikan oleh seorang ulama Fatani, Bapa Ismail Sepanjang. Dia sebut dia main kitab apa saya tak pastilah, tapi dia dengar dia baca dari kitab tu, tak boleh pun nama Abdul Harith ataupun Al-Harith, tak boleh. Pasal Al-Harith ni nama setan sebelum nama iblis, sebelum dia dilaknat oleh Allah. Itu mengikut yang disebutkan oleh Bapa Ismail Sepanjang lah. Dari kitab jugalah dia ambil tu Al-Harith. Tak boleh dia kata. Sebab Al-Harith ni nama salah satu daripada nama iblis setan ni sebelum dia dilaknat oleh Allah, tu antara nama dia. Lebih itu maklum kena tanyalah, mungkin Syekh Aminuddin yang duk mengajar kat ibu-ibu ataupun ibu-ibu duk mengaji di pondok dia, mungkin boleh tanya tengok, mungkin barangkali ada pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Ala kulli hal kita pun nama baik-baik makna dia. Az-Zubair, Hajal, Dirar, Al-Muqayyim, Abu Lahab. Ni Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza, nama dia. Al-Uzza tu makna berhala atau pekong ni apa tu dah. Nah, Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa ni? Ayah Abdullah bin Abbas. Itu. Hamzah, tuan Nabi. Hamzah ni ponakan Nabi, hak mati syahid dalam perang Uhud. Hamzah ni bukan takat ponakan, dua beradik susuan. Hamzah ni biasa menyusu dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dengan Thuwaibah Al-Aslamiyah. Lah. Abu Talib ponakan Nabi juga. Abu Talib ni siapa? Abu Talib ni ayah kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Jadi Abu Talib ni jumhur kata mati dalam keadaan kufur, tak beriman kepada Allah. Walaupun sebahagian yang lain mengatakan, antaranya Al-Imam As-Suyuti menyatakan Abu Talib mati dalam keadaan beriman. Allahu a'lam, tu ijtihad masing-masing. Tetapi jumhur ulama menyatakan Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman, berdalilkan hadis-hadis Nabi yang sahih, di antaranya disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau. Dan Abdullah, haklah tu Abdullah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuannya anak perempuan Abdul Muttalib pula bernama Safiyah. Ummul Hakim Al-Bayda Atikah. Atikah ni makam di mana ni? Atikah ni makam dia di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Masuk pintu Baqi', balik kiri, awal-awal pergi bagang. Itu makam Atikah binti Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma. Umaymah, Arwa dan Barrah. Itu 16 orang anak Abdul Muttalib ataupun ponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belah ayah. Dalam kitab Bahjatul Mahafil wa Ruqiyatul Amathil disebutkan ponakan dan ponakan balik mak Nabi, belah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tapi tak apa kita selalu dengar, hak kita dulu dengar ni ponakan belah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zam-Zam. Wallahu a'lam bis-shawab. Berhenti tahun depan kita jumpa. Tu dia tahun depan tahun kita cuti nah. Tahun depan bulan 1 kita jumpa balik. Selepas cuti setahun kita jumpa balik insya-Allah tahun 2022. Maklum dah kita belum? Cukup dah kita. Cukup nah? Tak cukup. Tak cukup kita buat main bulan depan. Boleh nah? Kita buat main bulan depan. Ayah itu pasal dah ambil dah. Tapi barangkali malam ni hak ada kitab tak main. 3 hak tak ada kitab ya. Kan? Jadi hak ada kitab tu sedap topik sikit lah. Kita ada kitab ni ngaji sedap sikit. Jadi adik-adik kita kalau boleh ada kitab juga.
Nanti Ustaz abang kat Ustaz Nizam boleh sponsor kan. No, ada kitab ni ngaji sedap, tak ada kitab ni tulis-tulis lagi dia tinggal lagi kali ini ditulis hani kopi yang goreng 3 buku siapa tiada ikut dia kerang lagi bagi yang tu. Nah, bagi ada nah kitab kita bagi ada. Pasal apa? Itu syafaat kita tu. Kan? Paling korang mati besok cucu tengok tu aku topik kitab penuh tak faham apa kenapa? Hak penting apa? Hak penting elok. Tapi kalau hak topik dalam kitab ni maklum Syekh Az-Zarnuji sebutlah kitab dia Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariq Al-Ta'allum. Dia kata kalau topik dalam kitab tu topik elok-elok, tulis elok dia orang faham. Pasal apa? Hak tu pahala. Ni tulis contang-contang tengok muka ustaz je dia. Ada tanduk dia. Cucu kita tu ni ngejin mana ni kata. Pada dia duduk marah ustaz tu kau nerah. Dia ingat aku pekak aku duk cakap lerah-lerah ni dia dah. Nak buat mana warna takbir dulu bukan teriak. Warna Allah Akbar tu orang. Nah. Topik bagi elok tu. Ni ulama besar ni. Pasal apa? Hak kita topik elok tu maklum. Esok cucu kita buka dia ambil faedah tu. Boleh pahala bagi kita. Nah, satu. Yang kedua apa kesan kalau kita topik nota dalam kitab kita ni. Tapi tulisan tak elok kata-kata bodoh. Setengah orang tu dia topik dalam kitab dia. Dia tak kira orang faham pasal apa. Tak kira orang ambil dia punya nota. Ini apa dengan bodoh dah. Ya, dia kata aku penat-penat nak mengaji, dia main buka main catat balik. Oi, kebas bungkok-bungkok mengaji, boleh ke dia? Nah, pasal apa malu? Antara benda hak nak nyusah kita ni, hak tadi ni kita sebut kalau tulis nota bagi cantik dalam buku tu. Ya, ada faedah. Mati besok orang ambil manfaat pada penulisan kita. Contoh hak ulama dulu punya manuskrip kan, kitab-kitab hak ada lah ni. Contoh kitab ni. Kitab ni Syekh ni mati lama dah ni tahun 930 mati lah. Tapi pasal apa orang boleh buat keluar balik kitab dia? Pasal apa? Hak dia tulis tu elok orang boleh catat balik. Mau kalau dia tulis pala ikut pa pun tak faham. Kita pun tak boleh ambil faedah. Boleh pahala lah ke dia? Boleh pahala. Pasal apa? Hak dia tinggal tu tulisan elok dah. Nah. Boleh pahala dah. Yang kedua, kalau tulis tak elok ni maklum antara benda hak kita boleh dapat. Apa dia? Duk kena maki dengan orang ni. Kita mati lah kubur dah. Bukan kita lah. Tapi kok mana pun memang mati juga kan. Siapa dulu tak tahu. Saya dulu ke, ibu-ibu dulu ke, ayah-ayah dulu ke. Wallahualam hak penting hak depan saya dulu. Saya kemudian. Ya hak di rumah kita mati dah dah. Semua pakat mati. Tak tahu nak mati bila. Wallahualam yang penting mati baik insyaAllah. Tulis tak elok. Nah tu cucu buka. Tu tulis poin haram tak faham apa. Orang kena kalau tak ada haram tu kira tak sah cakapan dia. Haram tak faham apa tu tulis ni. Malah aku lempak wang ada manfaat dah bagi kita. Tak ada. Tapi kalau elok lah, dia baca pun boleh pahala, dia tak maki kita celah-celah tu. Ni dah lah tak boleh baca. Kena maki dah tu lah gua. Jangan bagus. Ni pesanan daripada Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim fi Tariq Al-Ta'allum. Tapi kitab saya ni tengah orang dia faham baca. Bini saya buka dia tak faham, dia kata bang kuna kok mana ni, bang tak kuna kok mana, bang tulis dalam buku tak kuna tang mana. Nah, faham tak ni tak boleh buat. Tak faham. Tak faham. Betul nak murid saya di pondok kita duk syarah punya panjang apa tak tulis memang nak letaknya di dinding. Pasal hak kita ni buka 2-3 kitab nak syarah ke depa dia buat dengar saja apa Imam Malik lah dia buat dengar. Lagu tu lah. Hak ni kita juga
petang. Nah, kalau di masjid surau tak apa dah, barangkali maklum tak tulis, maklum buka ni rekod kan, ingat balik kan. Betul tak? Betul ke ni? Rekod ni. Rekod balik insya-Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni. Jadi maklum di belakang Ustaz kena ambil kalender nah. Ayah-ayah kawan-kawan semua lah hak main malam ni. Ambil kalender je buat main 150 kupit percuma lah. Percuma ambil bagi kat kawan-kawan hak tak leh main ke malam ni kan, bagi secara percuma kalender 2022. Nah, dan berapa ringgit Ustaz? Percuma orang nampak Ustaz ni, duk tanya lagi berapa ringgit dah. Percuma. Tapi tabung kita tak. Apa nampak dah? Pandai dia suruh ambil, dia buat tabung tahu. Tak cuma juga. Percuma. Siapa nak bubuh, bubuh. Tak mau bubuh pun tak apa. Tak mau bubuh tak apa. Tapi tak bubuh pun, kita balung buat balik, kita ikat juga dengan nombor akaun. Dan akaun tu takkan dia tempel tau. Tengok muka saya, tengok nombor akaun tu tak boleh tekan lah 2-3 kali, 5 ringgit, 10 ringgit untuk pengoperasian mahal kita di Padang Nur. InsyaAllah bubuh tak apa, tak bubuh tak apa, hak penting doa supaya mendapat kebaikan. Jadi hak kita cetak-cetak ni kita ulang banyak kali dah maklum. Hak maklum duit dalam tabung tu lah, tu kita cetak balik bagi manfaat balik pada orang kita bayar gaji guru, kita beli duit dah barang dapur pelajar, kita cetak doa, cetak kalender, cetak cetak ni tanpa maklum sedang pahala duk jalan. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita tutup dengan tasbih kafar dan suratul Asr.